Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur alhamdulillah bersua kembali kita untuk minggu ini di Manis FM dalam program Talaki Safinatun Najah. Hari ini hari Jumaat, setiap jam 5.30 petang di bulan Ramadan, kita akan sama-sama menimba ilmu pengetahuan dalam soal agama. Dan insya-Allah habis bulan Ramadan akan kembali pukul jam 6 petang. Kita juga sekarang ini bersiaran langsung di Facebook Manis FM dan anda semua boleh kongsikan live tersebut bersama yang lain. Dan anda juga boleh mengemukakan soalan yang berkaitan dengan tajuk pembicaraan. Dan anda juga boleh dengar melalui MyTV saluran 726 dan secara online di aplikasi Sweet Plus. Semoga segala ilmu yang saya kongsikan dapat kita sama-sama amalkan. Jadi, alhamdulillah petang ini, petang minggu yang ketiga di bulan Ramadan. Jadi, minggu yang pertama, minggu kedua di bulan Ramadan, saya tangguh sementara pembicaraan berkaitan dengan perkara-perkara yang disunatkan ketika berwuduk. Jadi, insya-Allah untuk petang ini, saya akan sambung kembali membicarakan perkara-perkara yang disunatkan ketika berwuduk. Jadi, minggu pertama, minggu Ramadan tu pergi kepada pembicaraan apabila bertembung antara satu tuntutan syarak dengan satu tuntutan syarak yang lain. Bermula daripada terdahulunya saya membicarakan berkaitan dengan sunat meniga ketika berwuduk. Makna sunat basuh tiap-tiap perbuatan wuduk, sama ada yang fardu rukun ataupun yang sunat buat tiga kali. Sunat meniga disebut. Tetapi apabila saya bicara dahulunya dalam keadaan kalau meniga, contohnya kemungkinan tidak sempat berjemaah, maka disunatkan tinggal meniga, diutamakan supaya kejar solat berjemaah. Itu panjang bicara dahulunya. Lepas tu pergi kepada perkara pembicaraan yang lain pula. Sebab dalam tuntutan syarak ni, terkadang pada satu masa kita kena pilih antara satu tuntutan syarak. Maka saya pergilah kepada bertembung antara satu perkara sunat dengan satu perkara sunat yang lain. Yang mana yang afdal, yang sunat kita utamakan di antara mengerjakan dua perkara sunat yang kita hanya dapat kerjakan satu. Bertembung antara wajib dengan wajib. Pada saat tersebut, pada masa tersebut, bertembung satu kewajipan dan satu kewajipan yang lain, maka antara dua kewajipan ni, manakah yang wajib dikerjakan? Antara dua kewajipan berarti
satu kewajipannya wajib ditinggalkan. Tu bicara dah. Hak minggu yang pertama bulan Ramadan dan juga minggu kedua bulan Ramadan minggu lepas. Yang terakhir pula pergi pula kepada bertembung wajib dengan sunat. Bertembung wajib dengan sunat ni memang kita tak payah duk bincang lah. Tak payah duk kira banyak lah. Bila bertembung wajib dengan sunat, hak wajib dengan hak sunat. Maka wajiblah buat hak wajib. Wajib tinggalkan perkara sunat. Bertembung wajib dengan wajib pun, antara dua kewajipan tu, ada yang wajib, satunya wajib dikerjakan, satunya wajib ditinggalkan. Dua kewajipan. Satu kewajipan bertembung dengan satu kewajipan. Wajib kerjakan satu kewajipan dan wajib tinggalkan satu kewajipan yang lain. Kewajipan wajib ditinggalkan bila bertembung dengan satu kewajipan yang lain, tu bicara hak minggu lepas. Apatah lagi kalau wajib bertembung dengan perkara yang sunat pada satu masa. Bertembung wajib dengan sunat pada satu masa, hak tu tak payah kira banyak lah hak tu, sebab wajib dengan sunat. Ni nak balik semula kepada pembicaraan sebelum tu adalah berkaitan dengan perkara disunatkan ketika berwuduk. Kemudian minggu lepas adalah beberapa soalan yang ada yang berkaitan dengan yang saya bicara minggu lepas. Ada yang tidak berkaitan, tapi insyaAllah lah kalau ada di kesempatan masa nanti, saya akan respon jugalah beberapa soalan yang saya ambil soalan minggu lepas. Hak berkaitan dengan dapat mengemukakan soalan ni, ini kelebihan mereka yang mengikuti live FB lah. Mereka yang mengikuti live FB, mereka dapat mengemukakan persoalan. Tapi persoalan yang berkaitan lah seeloknya. Cuma kalau ada soalan yang lain tu, kalau saya nak respon, saya respon lah, tengoklah macam mana. Ada 2-3 soalan hot minggu lepas. Tapi saya nak masuk dahulu kepada pembicaraan minggu ni berkaitan dengan perkara yang disunat ketika berwuduk, yang mana saya susun mengikut fardu wuduk kita lah. Jadi terdahulunya saya susun pembicaraan sunat wuduk ketika membasuh muka. Ketika membasuh muka. Nanti pergi pula kepada ketika membasuh tangan. Apakah perkara yang disunatkan ketika membasuh tangan sampai ke siku? Membasuh muka tu wajib. Membasuh tangan sampai ke siku itu wajib. Kita maklumlah itu rukun wuduk. Tetapi apakah perkara yang disunatkan ketika kita membasuh muka, fardu wuduk, ketika membasuh tangan sampai ke siku, fardu wuduk, ketika menyapu kepala, fardu wuduk, dan apakah perkara yang disunatkan ketika membasuh kaki hingga kepada 2 mata kaki, yang ianya adalah fardu wuduk. Jadi perkara-perkara yang disunatkan ketika berwuduk ni ialah kita berwuduk sentiasa. Berwuduk untuk solat tu tetap dah. Berwuduk kerana kita nak memegang Al-Quran. Banyak ketika kita akan berwuduk. Sama telah pula memang kita disunatkan berada dalam keadaan berwuduk. Kita disunatkan mudawamah, mengekali keadaan kita ni ada wuduk. Faham tak ni? Bukan wuduk ni hanya untuk semayang. Bukan wuduk ni hanya untuk pegang Al-Quran. Bukan wuduk ni hanya kerana hendak tidur. Yang mana memang kita disunatkan kita duduk, keadaan kita tu berwuduk. Sunat seumpama tu. Semayang, lambat lagi nak masuk waktu semayang. Kita wuduk sudah terbatal, kita sudah masuk bilik mandi, kita sudah qada hajah. Jadi sebelum keluar daripada tandas, keluar daripada bilik mandi, ambil semayang lah dulu. Ambil semayang dulu, baru keluar daripada bilik mandi tu.
tambahan sekarang pula nak ambil air sembahyang bukan kata kena timba air telaga dok pun. Pulah kepala pahit sahaja. Air sudah keluar. Ambil sembahyang lah. Faham tak ni? Sunat kita sentiasa berwudu. Sidang pendengar maklumi, apabila kita berhadas kecil, kita nak pegang Al-Quran pun jatuh hukum haram. Comel tak keadaan kita tu, comel tak keadaan kita tu. Kita wuduk tak ada, nak pegang Quran, jatuh hukum haram dah. Nak semayang memanglah haram, tak boleh semayang wuduk tak ada. Nak pegang Quran pun jatuh hukum haram bila tak ada air semayang. Mana apa ni? Situasi kita tu situasi berhadas. Hadas kecil. Ada kotoran, walaupun kotoran tu hak maknawi hak tak nampak sekalipun, tapi kotoran. Kotoran kita ni nak sentuh Al-Quran hukumnya haram. Comel kena duduk seumpama tu. Jadi sebelum keluar bilik mandi, ambil air semayang lah. Ambil semayang dulu, keluar bilik mandi. Kita nak balik pada bicara asal tadinya, kita sentiasa ambil air semayang. Yes. Fardu wuduk kita sudah bicara dahulu. Ni, hak sunat tiga berwuduk pun kita kena pelihara juga. Dan kita buatlah sunat-sunat wuduk ni berlandaskan kepada ilmu pengetahuan. Ilmu yang kemah lah. Ilmu yang mantap, ilmu yang jelas, ilmu yang pasti. Jangan duduk nak pakai ilmu yang kita belajar masa budak-budak. Allah, budak-budak yang baru lepas mumayyiz. Balik pun belum laginya. Sekolah rendah. Belajar lebih kurang bab wuduk, fardu wuduk, sunat wuduk. Dia ajar pun reka-reka. Kita pun belajar, budak-budak pun belajar sambil gitu je. Lepas tu kita nak pakai ilmu budak-budak. Nak bawa siapa ke tua, nak bawa siapa ke mati. Menasabah dok gitu. Ni wuduk ni ibadat. Ibadat besar wuduk ni. Nak semayang, nak tawaf. Syaratnya kena ada wuduk. Besar wuduk ni. Jadi besarnya wuduk untuk semayang, untuk tawaf ni apa semua ni. Jadi biarlah buat tu dengan ilmu yang jelas, ilmu yang nyata, ilmu yang pasti. Biar dengan ilmu molek-molek. Jangan bila ditanya satu-satu perkara wuduk, tak erti. Satu, tak erti. Tanya yang kedua, tak erti. Tak erti apa? Apa yang kita pandang dalam agama? Nak belajar agama, payah dah. Malah dah nak belajar agama. Ni mudah dah ni. Buka radio, buka FB, boleh dengar melalui radio, mana FM, boleh ikuti melalui FB. Mudah dah sekarang ni untuk kita dapat ilmu. Jangan buat malah lah. Jangan kita ilmu dunia, sidang pendengar, belajar berpuluh-puluh tahun, tiba-tiba ilmu agamanya belajar pada masa budak. Siapa ketua pun tak mau belajar ilmu agama. Wa amal rajin, ambil wuduk sepanjang masa ambil wuduk, tapi ilmunya tak jelas, tak pasti. Tak nyata ilmunya. Ini ke kita nak menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari akhirah. Ilmu agama ni ilmu akhirat. Kita belajar ilmu dunia belah-belah tahun tu, siapa satu peringkat umur, ilmu tu kita buang dah. Ilmu tu kita buang dah. Kita dah cara dah ilmu tu. Kita pecing dah. Ilmu tu pun kita dah mutalaah dah. Tak baca dah, tak buka dah bukunya. Atas dunia pun ilmu tu pun tak pakai dah. Ini ilmu akhir. Ilmu agama nak buat mati. Biar betul-betul jelas ilmu kita. Diri kita sama, keluarga kita sama. Jangan biarkan diri kita, keluarga kita dalam kejahilan. Berwuduk dengan buat-buat gamuk-gamuk. Bersembahyang dengan buat-buat gamuk-gamuk. Ini bukan. Ini bukan orang nak akhirat. Ini bukan orang nak akhirat. Sidang pendengar, kita berada di bulan Ramadan. Kita berada di bulan yang penuh barakah, penuh kerahmatan, bulan keampunan. Orang yang tak dapat
barakah rahmat kat bulan Ramadan, dia akan dapat kecelakaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nak dapat rahmat, barakah, keampunan Ramadan, prasyarat dia kena cukup. Akidah kena betul. Ibadah kena betul. Wuduk dengan ilmu molek-molek. Semayang dengan ilmu molek-molek. Berjemaah dengan ilmu hukum hakam berjemaah molek-molek. Hati kena baik. Ini bulan yang suci, bulan Ramadan, diturunkan kitab yang suci, kitab Al-Quranul Karim. Mana pun ni, kena sentiasa kemahkan ilmu diri, ilmu keluarga kita, ilmu untuk menghadapi hari akhirah, ilmu kita nak ibadah sebagai bekalang selepas daripada kita mati. Ini tak sikit lah ni, sebelum nak sambung balik, berkaitan dengan perkara yang disunat berwuduk. Sebab kadang-kadang orang ni dia buat rekah. Dia buat kira macam, alah, perkara sunat wuduk ni budak-budak. Betul? Budak-budak. Tapi walaupun ilmu budak-budak, terkadang orang tua sekalipun tak ada ilmu budak-budak ni. Tak ada. Dia pakai buat cara ikut suka dia sahaja. Yang lagi berat orang tua yang jahil ni, kalau ada kuliah-kuliah agama pun, dia akan undur diri. Ni berat akhir zaman ni. Walaupun berbetulan duduk dalam masjid, iktikaf dalam masjid, tadarus membaca Al-Quran, mari je guru nak mengajar fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf, mari je ada jemaah-jemaah yang lain nak belajar fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf, dengan tak malu-malu pun, dengan muka bangga, dengan muka hebat, lari daripada majlis ilmu. Orang tua nak mati dah ni kalau kita kata kok. Kasar orang tua nak mati. Dah orang tua. Duduk masjid ni, tengah niat iktikaf bulan Ramadan, terus Quran, nampak yang mari nak mengajar fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf, sanggup angkat punggung, lari balik ke rumah. Semua tu akan dibentang di mahsyar, sama ada itu perbuatan yang betul ataupun perbuatan yang salah, perbuatan orang yang jahil. Ni perbuatan orang jahil. Sebab itulah kita jangan biarkan diri kita, keluarga kita duduk dalam keadaan kejahilan. Tak tahu mana hak wajib, tak tahu mana hak sunat. Tauhid, fiqh, tasawuf, ilmu fardu ain yang wajib. Baca Al-Quran hukumnya sunat. Setengah-tengah baca Al-Quran, mari nak ajar hak fardu ain, lari balik. Hak tu dia panggil apa tu? Something wrong panggil. Ada penyakit lain tu. Ada penyakit lain. Tu kalau ada berlaku di mana-mana masjid, pihak masjid kena kaunseling. Pegang molek, mak haji. Kenapa sebut mak haji? Mak haji yang buat, ayah haji tak ada buat. Mak haji, tak ada orang main mengajar fardu ain. Kenapa mak haji angkat punggung balik? Bukan orang main mengajar sains, matematik. Orang mengajar fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf laginya. Ramai lagi orang luar-luar mari belajarnya. Yang mak haji dekat masjid tengah iktikaf tadarus Quran, tutup Quran, ikut kuliah agama pula. Kenapa mak haji lari balik? Hak mana hak wajib, hak mana hak sunat? Kalau tak padan juga kena repu lah. Kena ambil ayat-ayat syifa ke apa, kena repu. Ada benda lah tu. Ada benda menumpang tu. Yang mana sampai pekat terkeliru. Tak tahu mana wajib, tak tahu mana sunat. Biar apa-apa dengan ilmu. Ini kita bicara walaupun ini perkara sunat tiga berwuduk. Tapi biar je lah. Hak fardu ain bab akidah tauhid atau permulaan lah. Sedang pendengar, untuk sah sembahyang, untuk sah wuduk, untuk sah mandi wajib, untuk sah sembahyang, untuk sah puasa, untuk sah zakat, untuk sah haji dan umrah, iman akidah kena betul. Barulah pergi kepada nak sah wuduk, mandi wajib, semayang, puasa, zakat, haji umrah, fiqh kena molek. Lepas sah, supaya Allah Ta'ala terima, tasawuf kena molek. Itu tiga tu. Tauhid, fiqh, tasawuf. Untuk sah wuduk, untuk sah mandi wajib, untuk sah semayang, untuk sah puasa, zakat, haji umrah, iman akidah kena betul. Iman akidah tu kena pasti molek. Jangan ilmu budak-budak. Jangan ilmu budak-budak. Bak iman, bak akidah, ilmu usuluddin. Kalau akidah salah, wuduk tidak sah, mandi wajib tidak sah, sembahyang tidak sah, puasa Ramadan tidak sah. Bukan tidak diterima. Tidak sah daripada awal lagi.
Kita minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala daripada seumpama ni, berpunca daripada jahilnya fardu ain tauhid. Fardu ain tauhid, ilmu yang pertama, ilmu yang paling besar. Jadi saya nak pergi kepada membasuh muka. Terdahulunya sunat mulai daripada atas sampai ke bawah, daripada dahi, kemudian sunat gosok daripada sunat meniga, kemudian sunat menyeleti janggut. Saya nak pergi kepada ketika membasuh muka, disunatkan kita basuh melebihi daripada hak yang wajib tu, biar banyak lebih. Mana ketika membasuh muka tu, hadapan kepala kita basuh, kedua-dua belah telinga kita basuh, sampai ke tepi-tepi muka kita, tengkok, bawah dagu, sampai di pangkal tengkok kita basuh. Abang apa ni? Kita basuh muka. Kawasan yang wajib ketika membasuh muka, daripada atasnya tempat tumbuh rambut pada ghalib, sampai ke bawah dagu, termasuk di dalam kawasan muka. Itu kita bicara dahulu. Ketika membicarakan fardu wuduk yang kedua, membasuh muka. Diceritakanlah kawasan muka. Kanan ke kiri, kawasan muka adalah antara anak telinga kanan, aluh tu di tengah telinga, anak telinga kanan hinggalah anak telinga kiri. Kemudian ketika kita membasuh muka, wajib basuh lebih sedikit. Wajib basuh lebih sedikit. Makna tempat tumbuh rambut tu biar lebih sedikit. Wajib. Sampai kepada telinga ni, apa panggil apa ni? Anak telinga ni basuh lebih sedikit. Dagu pun basuh lebih sedikit, tu wajib. Yang saya sebut sekarang ni, biar lebih lagi banyak. Mana di hadapan kepala tu kita naik sampai ke tempat ubung-ubung ni kita basuh. Telinga 12 kaki kanan kita basuh. Sampai ke pangkal tengkok pun kita basuh. Kan kita biasa tengok kan orang berwuduk basuh sampai keluar. Hak luar tu hukumnya sunat. Hak basuh lebih tu hukumnya sunat. Yang mana di padang mahsyar, di padang mahsyar ada tandaan kesan wuduk. Ada tandaan kesan wuduk. Apabila dibasuh muka melebihi daripada kawasan yang wajib tu. Melebihi daripada kawasan yang wajib. Ada nur, ada cahaya. Di muka ada nur, ada cahaya. Di kawasan-kawasan dia berwuduk yang melebihi dia tu. Mana basuh lebih banyak, lebihlah tandaan pada hari akhirah. Itu ketika membasuh muka, sunat. Kalau ketika membasuh tangan pula, ketika membasuh tangan sampai ke siku, itu kawasan yang wajib dibasuh. Kemudian sunat basuh lebih laginya, sampailah kepada pertengahan lengan. Dan lebih afdal laginya, basuhlah tangan tu sampai ke bahu. Sampai ke bahu. Maknanya sampai ke siku, lebih sedikit dari siku tu wajib, sampai ke tengah lengan, dapat dah perkara sunat. Lebih lagi sampai ngam-ngam dengan dekat dengan bahu. Itu lebih afdal ketika membasuh tangan. Membasuh kaki nanti pula, basuh lebih daripada buku lali, sedikit tu wajib. Melebihi naik ala kata sampailah kepada pertengahan betih. Itu hukumnya, itu yang afdal, itu yang disunatkan. Sampai ke pertengahan betih. Mana basuh tu biar banyak. Sebab semua tu akan menjadi tandaan pada hari akhirah. Itu perkara yang disunatkan ketika membasuh muka. Berpindah kepada membasuh tangan. Fardu wuduk yang ketiga, membasuh tangan sampai ke siku. Ketika membasuh tangan, gosok tu maklumlah daripada awal lagi dah saya bicara. Ketika berwuduk, sunat gosok. Jangan apa ni, lenggang-lenggang bawah haid-haid saja bukan.
Jangan selam dalam koloh saja bukan. Masuk tangan dalam koloh serta gosok anggota wuduk yang kita basuh. Yelah kalau nak kira untuk wajib, kita tangan sampai ke siku, kita letak bawah air pahit. Air tu akan meratai tangan sampai ke siku. Beres dah. Ataupun tangan tu kita masukkan ke dalam koloh. Rata dah tangan sampai ke siku. Beres dah kewajipan. Tapi disunatkan kita gosok. Jangan buat malah lah. Jangan malah. Sunat gosok. Rata tu rata dah. Walaupun kita dah gosok. Tapi gosok tu hukumnya adalah sunat. Kemudian ketika kita membasuh tangan. Dahulu saya ada bicara dah sedikit berkaitan dengan sunat tayamun. Saya dah bicara dahulu. Sunat mendahulukan tangan kanan daripada tangan kiri. Sunat mendahulukan kaki kanan daripada kaki kiri. Itu kita maklumlah. Kita sunat tayamun. Sunat mendahulukan kanan daripada kiri. Dua anggota iaitu dua tangan sampai ke siku dan dua kaki. Dia ada pun ketika membasuh pergelangan tangan di permulaan wuduk sunat tu tangan kanan sampai ke pergelangan, tangan kiri sampai ke pergelangan, itu disunatkan basuh serentak. Tidak disunatkan mendahului kanan daripada kiri. Ketika membasuh muka kita ni ada pipi kanan, ada pipi kiri. Sunat membasuh serentak antara pipi kanan dengan pipi kiri. Kita menyapu telinga nanti. Bicara bab sunat, menyapu telinga. Telinga ada telinga kanan, telinga ada telinga kiri. Jadi ketika sapu telinga, sunat buat serentak. Memang kita buat serentak, sapu dua telinga. Hukum dia sunat. Kita tak tahu pun. Sekarang sapu telinga hukumnya sunat. Satu. Ketika sapu telinga, serentakkan sapu telinga kanan dengan sapu telinga kiri, itu sunat lain pula. Sapu telinga sunat wuduk. Ketika sapu telinga, kita sapu serentak antara telinga kanan dan kiri, itu sunat yang lain pula. Dua sunat yang berasingan. Melainkan kalau kita hanya boleh menggunakan sebelah tangan. Ini ulang balik hadis saya dah bicara dah dahulu. Macam mana kita hanya boleh menggunakan sebelah tangan? Sama telah lah kalau orang tu dia tidak ada tangan, dia ada tangan sebelah, sama telah lah. Honing umumnya ada 12 tangan. Tapi ketika berwuduk tu kita hanya boleh menggunakan sebelah tangan saja. Contohnya sebelah tangan kita pegang wayar getah. Faham tak ni? Wayar getah sambung di kepala pahit, kita pegang sebelah wayar getah. Maknanya sebelah tangan saja kita boleh gunakan. Ataupun kita berwuduk menggunakan air cerek. Air yang beranda cerek. Jadi sebelah tangan pegang cerek air, sebelah tangan saya boleh guna untuk berwuduk. Kalau situasi seumpama tu, ketika membasuh pergelangan tangan permulaan wuduk, kita sunat basuh tangan kanan dahulu, tangan kiri pegang wayar getah ataupun pegang cerek air, tangan kiri, kemudian basuh tangan kanan. Selesai, tangan kanan pegang wayar getah ataupun pegang cerek air, basuh tangan kiri pula. Dia ada tayamun juga dia. Tayamun. Bukan tayamung, hak ganti wuduk mandi wajib, bukan. Tayamung ni apa? Mendahulukan kanan daripada yang kiri. Ini sunat tayamung juga, sunat menganan. Sunat mendahulukan pergelangan tangan kanan, kemudian boleh membasuh pergelangan tangan kiri. Kita pun pegang air getah dengan tangan kiri. Kita berbubuh air di muka kita. Kita pun niat wuduk. Kita pun basuh muka dengan sebelah tangan. Maka tangan kita tu daripada dahi turun kepada sebelah pipi kanan dahulu, barulah pergi pada sebelah pipi kiri. Sunat mendahulukan kanan. Ketika membasuh muka, sebab kita hanya boleh menggunakan sebelah tangan.
Adapun biasanya kita buh muka buh pahit, tangan kanan, tangan kiri boleh gosok muka. Tu pipi kanan, pipi kiri sunat serentak lah. Ataupun kita ambil air koloh. Kita berwuduk menggunakan air koloh. Kita menggunakan dua tangan, kita cekok air daripada koloh. Kita pun basuh muka daripada dahi, pipi kanan, pipi kiri tu serentak. Sebab kita boleh menggunakan dua belah tangan. Ni saya contohkan masalah keadaan. Kita hanya boleh menggunakan sebelah tangan. Sebelah tangan lagi tu digunakan untuk pegang wayar getah ataupun air cerek air, kendi, cerek air. Cerek ke kendi gitulah. Kemudian ketika kita menyapu telinga. Ketika menyapu telinga, sebelah tangan saja boleh digunakan, maka sapu telinga kanan dahulu, kemudian barulah sapu telinga kiri. Tak ada jugalah tayamun mendahulukan kanan atas kiri. Tapi kalau kita boleh menggunakan dua belah tangan ketika berwuduk, ini kebanyakan keadaan. Yang sunat mendahulukan kanan atas kiri, dua anggota lah. Yang pertama, ketika membasuh tangan sampai ke siku, basuh tangan kanan dahulu, kemudian barulah basuh tangan kiri. Basuh kaki kanan dahulu, kemudian barulah basuh kaki kiri. Kemudian kita tangan ni, ada sebelah, mana sebelah hujung, mana sebelah hadapan, mana sebelah hujung. Pangkal tangan dengan umbi, mana? Pangkalnya jari, umbinya siku, begitu. Jadi dua belah tu. Pangkalnya jari tangan, umbinya siku. Kita nak basuh tangan ni, boleh basuh belaka. Nak basuh daripada jari tangan dulu, terus kepada siku. Nak basuh siku, turun kepada lengan, turun kepada jari tangan. Boleh belaka. Hak wajibnya apa? Hak wajibnya rata air. Kita ambil air pahit, kita ulur melalui jari dahulu, hujung jari. Tu air turun sampai ke siku. Boleh. Kita nak pusing tangan, nak letak siku dulu bawah pahit. Kemudian air tu turun kepada hujung jari. Janji rata. Sama juga ketika basuh kaki. Basuh kaki sidang pendengar, boleh je. Kaki nak basuh mulai dengan jari kaki dulu. Boleh. Nak mulakan daripada tumit dahulu, barulah air tu turun kepada jari kaki. Boleh. Janji rata air. Rata air tu wajib. Nak pergi pada sunat ni pula. Sidang pendengar, kita ni bukan pemalas. Orang kita ni umumnya, kalau kita tahu hak sunat, kita akan buat, kita tak akan tinggal. Kita ni sebenarnya tak tahu. Sunat je, mudah je. Tapi tak tahu je. Sunat je, mudah je, tak tahu. Dan tak tahu panggil apa? Jahil. Jahil perkara sunat. Jahil perkara sunat. Jahil perkara sunat ni nak sebut. Kita wuduk sama-sama. Belajar tak embuh tua dah. Daripada budak pakai tua tak tahu pun hak mana sunat. Sunat je, betul. Mudah je. Belajar, mudah je tahunya. Bukan payah. Belajar pula dengan bahasa Melayu, bukan bahasa putih, bahasa Arab pun. So, belajar je. Orang mengajar, kena kecaya orang mengajar. Kena kecaya orang mengajar. Ni orang mengajar mari kita lari. Tu tak masuk book tu. Tak masuk book. B-O-O-K. Tak masuk buku tu. Tua pun tua jahil gitu. Betul lah. Tak buat sunat tak berdosa. Tapi kita nak dapat kesempurnaan wuduk. Kita nak dapat kesempurnaan wuduk. Jadi kita basuh tangan ni. Sunat basuh daripada hujung jari. Untuk nak sampailah kepada siku. Makna apa ni? Kita masuk tangan kita bawah pahit. Kita masuk hujung jari masuk. Bukan masuk pusing tangan masuk siku dulu. Masuk hujung jari, kita pun gosok sampai ke siku. Tangan kanan selesai 3 kali. Barulah tangan kiri gosok selesai 3 kali. Mulai daripada hujung jari. Kalau mulai daripada siku, kurang 1 perkara sunat.
kurang satu perkara sunat. Jangan kalau mulai daripada siku, boleh bukannya. Tapi rasanya payah kalau kita nak basuh tangan melalui siku dulu. Kalau kita air pahit kan, mudah kita ulur jari dulu, lepas tu air turun ke siku. Ada juga kadang-kadang diulur siku dulu. Kurang satu perkara sunat. Perkara sunat mudah saja kita buat. Perkara sunat ni pula di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ni perkara sunat digandakan 70 boleh pahala wajib. Ni bulan Ramadan. Tak sudah main sunat je lah. Kita ni bulan Ramadan ni. Tak ada ni. Saya memang basuh daripada hujung jari dahulu, barulah sampai ke siku. Hari ni baru tahu sunat. Tapi saya tak tahu sunat. Tapi tak tahu pun kebetulan saya buat tu betul. Kebetulan je, bukan dengan ilmu. Dah kalau kebetulan boleh pahala sunat, ulama berbeza pandangan. Kalau kita buat berbetulan perkara sunat, berbetulan bukan buat dengan ilmu, satu orang kata, berilah pahala jugalah ke dianya. Sebab dibuat berbetulan betul. Satu patangan, wal amalu tabi'uh, Nabi kata. Amal Nabi suruh turut ilmu, bukan turut kebetulan. Kalau tak ikut ilmu, tak boleh pahala. Walaupun kebetulan betul sekalipun. Baik ni. Jadi kalau kebetulan betul, kita pakai kapan kata boleh pahala lah. Tapi nampak tak di situ. Makna tak ertinya kita. Tu walaupun perkara sunat, perkara wajib kita tahu belaka ke? Perkara sunat je, dah wajib tahu belaka kalau tak belajar. Tu kata, dia kena belajar sampai ke mati. Kita tak ada amal banyak kita ni. Semai sunat pun tak banyak. Ramadan pun Tarawih 20 rakaat pun berapa kerat je adanya. Tak ada. Kita main sunat pun tak banyak. Amal sunat pun tak banyak. Antara pahala besar adalah kita sentiasa duduk dalam majlis ilmu. Faham tak sedang pendengar? Ilmu tu pahala besar. Kalau kita rajin main sunat ratus-ratus rakaat sehari semalam, okey juga. Dok. Kalau baca Quran seminggu sekali khotam, sebulan sekali khotam, boleh tahan juga. Dok pun. Nak khotam seminggu sekali, payah dah kitanya. Lepas tu macam mana nak pahala yang besar? Duduk dalam majlis ilmu, majlis yang diundang oleh para malaikat, yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak saya sebut tadi tu. Orang mari nak mengajar, majlis ilmu yang dinaungi oleh para malaikat, bercari sampai ke aras, tiba-tiba orang duduk masjid dengan ni iktikaf, sedang tadabbur Al-Quran, dia boleh akak pun lari daripada majlis yang dinaungi oleh malaikat, lari daripada majlis yang bercahaya sampai ke arah. Ini orang yang sangat rugi. Sama juga dengan saya sentuh bab basuh kaki tadi. Basuh kaki pun sama juga. Ketika membasuh kaki, disunatkan basuh daripada jari dahulu, barulah turun kepada tumit. Jangan ketika basuh kaki, pusing kaki. Ada orang, dia ambil air pahit, dia basuh melalui tumit dahulu. Kata air di kaki, sahlah wudu. Tapi tak ada pahala sunat. Bukan sunat je ni. Kita berwuduk banyak kali, sentiasa berwuduk. Tadi pula, sunat ni pula bulan Ramadan. Sunat pahala akan digandakan seperti pahala wajib. Mana basuh kaki, jangan basuh melalui hujung jari kaki. Jangan basuh melalui tumit terlebih dahulu. Sunat basuh melalui hujung jari kaki dahulu. Barulah air tu turun kepada tumit. Itu hak disunatkan ketika membasuh dua belah tangan dan ketika membasuh dua belah kaki. Sunat basuh mulai daripada hujung tangan sampai ke siku, dan sunat basuh kaki mulai daripada hujung jari kaki sampailah kepada tumit, sampailah kepada dua buku lali. Habis. Kita ada 20 minit lagi ni. Saya tambah satu lagi lah. Ketika membasuh tangan, sunat kita menyelati tangan.
Sunat kita menyelati jari tangan. Sunat kita menyelati jari tangan. Tanpa kita menyelati jari tangan, air siapa dah. Jari tangan kita tu renggang. Tanpa kita menyelati jari tangan kita, air siapa dah. Sekalipun jangan lupa menyelati jari tangan ketika kita basuh tangan. Kalau kita tidak menyelati, hukumnya adalah makruh. Mazhab Maliki wajib menyelati jari tangan, sunat menyelati jari kaki. Jadi kalau kita basuh tangan, air memang ratalah celah jari kita renggang. Memang sah dah wuduk kita. Tapi kita tidak menyelati, hukumnya adalah makruh. Kita selatinya macam mana? Kita selati secara tashbik dia panggil. Secara kita datangkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas belakang tangan kanan. Selati. Kalau tengok pada ni. Kalau tengok FB boleh nampak lah selati. Mana apa selati ni? Kita selati, kita datangkan tangan kiri, kita datangkan tapak tangan kiri di atas belakang tangan kanan. Kita selati tangan kanan. Kita selati tangan kanan dengan bahawa kita jadikan tapak tangan kiri di atas belakang tangan kanan, kita pun selati. Kemudian kalau tangan kiri pula, kita jadikan belakang tapak tangan kanan di atas belakang tangan kiri, kemudian kita selati. Ni. Pada ni. Menyelati. Menyelati tangan kanan dan menyelati tangan kiri. Sunat menyelati. Memang tanpa kita menyelati jari tangan, memang air wuduk sudah meratai. Sekalipun jangan tinggal menyelati jari tangan kanan, jari tangan kiri ketika berwuduk. Faham tak ni? Jangan tinggal. Tu perkara sunat yang mana tinggal menyelati tangan, jari tangan hukumnya adalah makruh. Ni hak perkara yang disunatkan kita laku ketika basuh tangan sampai ke siku. Kemudian tadi tu sunat basuh tangan sampai kepada pertengahan bahu. Sampai kepada pertengahan bahu, pertengahan lengan. Pertengahan bahu pula. Sampai kepada pertengahan lengan. Yang afdal laginya, biarlah habis meratai kita punya lengan sampailah kepada bahu. Kita basuh tangan sampai ke siku lebih sedikit, itu hukumnya wajib. Kemudian kita basuh biar lebih lagi sampailah kepada pertengahan lengan. Sampailah pada pertengahan lengan. Sampailah kepada habis meratai lengan. Habis meratai lengan, itu yang akmal, yang sempurna. Saya sebut tadi ketika membasuh kaki, sampailah kepada setengah betih. Dan yang afdal lagi meratai sekalian betih. Ini semua akan menjadi tandaan wuduk kita pada hari akhirah. Ini perkara disunatkan ketika berwuduk. Tengoklah saya kira macam seperti berkaitan dengan perkara yang disunat tekan basuh tangan sampai siku, ke sesalah insya-Allah minggu hadapan saya akan pergi kepada sunat kita, apa yang sunat kita lakukan ketika kita membasuh ketika kita menyapu telinga, ketika kita menyapu kepala, kemudian menyapu telinga. Jadi perkara yang disunatkan ketika kita menyapu kepala, sedikit sahaja kita sapu sudah memada. Sikit sapu kita sudah memada. Tetapi yang disunatkan menyapu sekalian kepala. Ada yang komen sini tak nampak tangan, dia kata. Nampak muka je. Nampak tangan kena angkat lah dalam FB ni. Jadi kita nak menyelati, nampak ke tak ni? Kita menyelati tangan kanan, kita ambil tangan kiri, tapak tangan kiri di belakang tangan kanan, kita pun selati. Itu letak mana? Sini berkali. Kalau kita menyelati tangan kanan, ni tangan kiri.
Kita ambil tapuk tangan kiri pula, letak atas belakang tangan kanan. Kita selati pula tangan kiri. Dia gitu. Sebab ada komen dia kata tak nampak dalam FB, nampak muka ustaz je, tangan ustaz tak nampak, dia kata. Ambil. Ni saya nak bicara hak minggu lepas ni. Hak minggu lepas. Soalan minggu lepasnya, soalan dari FB ni daripada Munirah Deraman. Dia kata soalan ni hak berkait dengan wajib bertembung dengan wajib. Hak sunat wudu, insyaAllah minggu hadapan saya akan sambung pembicaraan perkara yang disunatkan ketika menyapu kepala yang ianya adalah fardu wudu yang keempat tu. Jadi soalan Munirah ni dia kata wajib bertembung dengan wajib. Itu ada saya bicara minggu lepas. Ustaz, contoh maghrib. Perjalanan nak sampai ke rumah agak jauh. Daripada Bandar ke Jerangau. Jerangau Felda lah ni. Jerangau Felda. Contoh ni orang Jerangau buang kali. Saya orang Felda Bukit Bading. Berjirang lah tu. Ni contoh soalan ni orang Jerangau Felda. Jerangau Felda lah ni. Felda Jerangau ke, Felda Jerangau Barat ke, Jerangau Sungai ke, tu wallahualam lah. Perjalanan nak sampai ke rumah agak jauh daripada Bandar Kuala Terengganu lah, ke Jerangau. Waktu maghrib singkat. Contoh semai maghrib ni. Waktu maghrib singkat. Mak nak solat dekat rumah. Katanya baju tak bersih. Macam mana ustaz? Terima kasih. Jadi di sini wajib dengan wajib maksudnya apa? Wajib dengan wajib maksudnya wajib sembahyang maghrib. Satu, dalam waktu. Tapi waktu maghrib ni singkat. Nak balik ke Jerangau juga. Baru nak sembahyang maghrib. Nanti habis waktu maghrib. Kemudian wajib yang keduanya apa? Kita sembahyang ni baju wajib suci dan najis. Baju wajib suci dan najis. Hak ni mak nak solat dekat rumah, katanya baju tak bersih. Baju tak bersih ni bukan baju tidak suci dan najis. Baju tak bersih ni baju berpeluh. Tu tak bersih. Nak bersih baju bukan wajib, itu sunat je. Faham tak ni? Kena perici gini pula sebab soalan Munirah ni diletak wajib dengan wajib. Jadi sekarang wajib yang pertama apa? Solat maghrib dalam waktu maghrib. Wajib yang kedua ni apa? Baju kena bersih. Bersih daripada kotoran bukan wajib, sunat. Suci dan najis tu wajib. Suci dan najis tu wajib. Bersih daripada kotoran, sunat. Bila pergi bandar, pergi bandar ni kau beli macam-macam lah. Beli persiapan raya barangkali lah musim-musim ni. Kita sudah nak masuk 10 akhir Ramadan ni. 10 akhir Ramadan ni kadang-kadang orang kitanya sudah sibuk hal lain. Hak ibadat jadi kurang dah. Dia banyak tu ke lain dah. 10 akhir Ramadan ni lagi nak fokus pada ibadat. Dia jadi cara hal lain dah pulaknya. Ni peseng orang Melayu kita ni. Peseng agama tidak gitu. 10 akhir Ramadan lagilah kita nak awak ibadat. Hak lagi beratnya 10 akhir Ramadan ni lagilah nak menyakiti hati jiran dengan bunyi mercung. Minggu lepas saya dah sebut dah. Dan minggu lepas memang banyak orang komen. Orang komen dalam FB. Sangat-sangat sakit hati dia kata. Anak kita kecil. Kanja, keju anak kita sekali mercung tu bunyi kuat atas hatap. Sangat-sangat sakit hati. Ni dosa besar saudara-saudara. Dosa besar menyakiti hati jiran. Saya pesan dah minggu lepas. Mak ayah, jangan gunakan rezeki daripada Allah Ta'ala untuk beli mercung, untuk menyakiti hati jiran. Dosa besar, dosa dengan anak Adam. Lepas tu nak beli juga, cari rezeki yang bukan daripada Allah Ta'ala. Ada ke? Tahu dah tak ada. Janganlah beli benda yang pada menyakiti hati jiran.
Kau main FB minggu lepas, sakit hati sangat-sangat ustaz. Kita anak kecil. Pandok. Ibu bapa jaga-jaga. Ibu bapa yang beli sendiri yang banyak berlakunya. Ibu bapa yang bergelak ketawa sendiri boleh bunyi kuat. Bunyi kuat tu atas-atas rumah siapa? Sidang pendengar, kalau kita duduk kapung, saya nak melerik sikit ni. Kalau kita duduk kapung, ada kapung di rumah jauh-jauh. Satu rumah tu sekar. Satu rumah tu 2 ekar. Ada? Kapung-kapung. Satu rumah tu sekar, 2 ekar. Luah. Rumah jauh-jauh. Makna diletupkan mercung tu masih lagi atas langit. Tanah dia lah kita kata. Rumah jiran jauh juga. Tu pun kena jaga juga. Tapi kalau kita duduk, itu pun kena jaga sidang pendengar. Sebab dia kuat ni, kejut kalau kuat. Memang kejut. Kejut. Faham tak? Tapi kalau kita duduk kampung yang rumah berdekatan, memang pasti mercung tu meletup atas atap rumah orang. Masya Allah lah seumpama tu. Ramadan tak ada erti pada orang seumpama ni. Ramadan tak ada erti pada keluarga yang seumpama ni. Itu bukan ajaran agama. Itu bukan ajaran agama. Jaga keluarga kita molek. Jangan buat kerja berdosa besar menyakiti hati jiran. Ingat baik dosa dengan anak Adam. Kita akan bayar dengan pahala pada hari akhirah. Ada, itu bukan budaya. Mercung bukan budaya agama. Mercung bukan budaya bangsa. Zaman dulu, orang main meriam buluh. Saya sempat masa budak-budak. Main meriam buluh. Temboknya ke mana? Temboknya ke dalam hutan. Pada ni, bukan tembok atas rumah orang. Tembok dalam hutan. Faham tak ni? Bukan tembok atas-atas rumah orang. Ni dok ni. Atas-atas rumah orang. Itu belum lagi mencederakan orang. Tiap-tiap tahun, adalah yang cedera. Ada yang cedera buatan sendiri. Putus jari apa semua. Ada cedera buatan orang lain. Mercung kena pada budak-budak yang kayuh basikal, yang berjalan kaki. Tu nak kira macam mana tu? Siapa yang akan bertanggungjawab atas kecederaan tu? Di tembok mercung, kena orang naik basikal. Di tembok mercung, kena orang naik motor. Kena orang berjalan kaki. Nak kira macam mana tu mak ayah? Jangan jadikan Ramadan tahunan kita, Ramadan adah budaya, tak ada kesan pada diri kita, keluarga kita, sampai masa kita mati. Apa yang kita nak bawa pada hari akhirah? Faham tak ni? Budak kecil ada, orang tua ada, orang nak tidur ada. Oh, kalau hok tak reti bahasa, orang tengah tidur molek itulah dia akan letup mercung yang paling kuat. Orang terkejut, dia sangat berbangga. Hak tu dah tahu nak cerita. Dan mercung tu sendiri, wallahualam lah, dari segi undang-undang negara, salah ke tak salah, wallahualam. Halal ke tidak, wallahualam saya tak tahulah. Kalau setakat bunga api tu tak apalah, main nak tengok dia punya cahaya. Mercung bukan, dia bunyi tu menyakiti hati jiran. Kita duduk pula di taman, dinding berkongsi. Lepas tu kita nak tembak mercung kita di mana? Atas rumah orang. Kita akan menerima akibat di padang mahsyar. Mak bapak kena jaga sebab anak-anak semua ada bertanggungjawab mak bapak. Bahkan mak bapak tu yang beli mercung pada anak-anak untuk menyakiti hati jiran. Jangan lagi melakukan perbuatan yang seumpama ni. Mana ni? Tu cerita minggu lepas ni. Jadi sekarang kita balik semula. Wajib dengan wajib soalan munirah ni. Yang pertama, wajib sembahyang maghrib dalam waktunya singkat. Kemudian yang wajibnya laginya sembahyang dalam keadaan suci dan najis. Sembahyang dalam keadaan suci dan najis. Bukan bersih daripada kotoran. Ada kata kita pergi bandar ni, beli persiapan raya bandar ni, ada najis ke dia pakaian kita? Ada kena kecing apa? Ada kena tahi apa? Kenapa bandar ni? Kita pergi masuk tempat jual baju kain. Baju kita kena tahi cicak ke? Kenapa? Baju kita, kain kita, Allah berpeluh-peluh dah. Tu bukan najis. Maka di sini bukan bertembung wajib dengan wajib. Dia kena berhenti semayang
dalam perjalanan. Kalau dibebangi, sampai di rumah maghrib sudah habis. Wajib berhenti tepi jalan. Bukan tepi jalan, berhenti di masjid surau. Ada di tepi jalan tu. Faham tak ni? Siap dengan baju semayang. Di sekarang ni baju semayang dia ada. Yang masalah dia, baju dia tu, baju kurung dia pakai tu, tidak bersih. Bersih daripada kotoran, hukumnya sunat. Ini bukan wajib bertembung dengan wajib. Faham tak? Tiba-tiba memang degi kat repat besar bila belah, ada budak kencing. Budak kencing kena kain baju kurung dia. Contohnya lah. Oh tu budak berlaku. Biarlah kita letak lah. Najis lah. Kain baju kurung dia najis. Nak balik ke Jerangau ni. Lewat orang tempat lewat dah ni. Berhenti mana-mana masjid. Ada kain baju semayang di masjid. Tak sedut bimbang. Pakai hak baju semayang. Hak ada kain baju semayang di masjid. Tukar. Ni, dia ada baju semayang. Dia ada baju semayang. Sampai di masjid pakai baju semayang lah. Kain hak najis tu buang lah. Ni timbul ni kadang-kadang nafsu. Dia rasa macam, nak semayang, baju, kain baju kurung ni berpeluh dah ni. Lepas tu sekarang ni, waktu maghrib ni macam mana? Kalau awal lagi, boleh sampai di Jerangau tu, pukul 8 ke. Tu pun dah pun, yelah maghrib habis waktu isyak. Boleh lagi lah kita kata kok. Maghrib 7.18, Isyak 8.28 berapa. Kalau boleh sampai lah Jerangau tu pukul 8, okey lah. 8.10 tu okey lah. Tapi tu sudah dilewat dah. Pandai sudah jadi lewat. Dok, sampai rumah 8.30. Masuk Isyak dah. Tu wajib berhenti di mana-mana masjid surau. Baju, kain tak bersih. Bersih daripada kotoran, hukumnya sunat jua. Itu bukan wajib bertembung dengan wajib. Kemudian ada satu soalan ni. Soalan Dona Razling ni, dia kata, kita musafir, kita boleh qasar. Boleh tak kita nak qasarkan solat yang kita qada, yang kita tinggal dulu? Tu taktik tu tak kena gitu. Tak boleh. Yang kita boleh qasar, semain qada dalam musafirnya, hak tertinggal dalam musafir juga. Hak tertinggal dalam musafir juga. Macam mana sidang pendengar? Kita nak jamak takdim. Kita kena niat. Kita nak jamak takhir. Zuhur nak sembahyang waktu asar. Kita kena niat jamak takhir tu lah waktu zuhur. Tiba-tiba atas bah tu, kita tidur dari pukul 1. Pukul 1 zuhur, waktu zuhur tak masuk lagi. Pukul 1 tu zuhur tak masuk. Kita tidur. Sampailah pukul 5 habis dah waktu zuhur, kita baru sedar daripada tidur. Kita tak niat jamak takhir dalam waktu zuhur. Pada ni, kita nak jamak takhir zuhur, kita nak takhirkan semayang, nak lewatkan zuhur dalam waktu asar pukul 5 petang. Kita pun niat jamak takhir dalam waktu zuhur. Aku nak takhirkan solat zuhur aku dalam waktu asar. Dia kena niat jamak takhir dalam waktu zuhur. Tapi kita buat masalah ni, dia tertidur sepenuhnya waktu zuhur. Pukul 1 zuhur tak masuk lagi, dia tidur dah. Sedar pukul 5. Habis dah waktu asar, waktu zuhurnya. Berarti di situ dia bukan jamak takhir, bukan dia tinggal zuhur. Tapi tak berdosa lah sebab dia tak sengaja. Dia pun semayang, dia pun ambil semayang, dia pun semayang zuhur, niat qada, dia boleh qasar. Dia boleh qasar zuhur yang ditinggalkan dalam musafir yang sama. Tu dia boleh qasar. Boleh qasar semayang qada yang ditinggalkan dalam musafir yang sama. Nak qada hak semayang ditinggalkan masa dahulu, tu tak boleh sama sekali. Kau ada satu soalan lagi ni. Ada 2 minit lagi. Soalan Fauziah ni, dia kata, dia imam sembahyang tarawih 2 rakaat, dia nak qada zuhur. Imam beri salam kena niat mufarakah ke? Dia beginilah. Soalan dia sama je. Kita sembahyang maghrib ke isyak ke tak kira lah. Kita sembahyang tak cukup rakaat dengan tu imam. Lepas imam beri salam, kita pun tambah rakaat. Kita niat mufarakah ke tak? Tak ada niat mufarakah pun. Sebab apa? Nak mufarakah dengan siapa?
Mufarakah ni niat cerai dengan Tok Imam. Mana Tok Imam nak cerai? Tok Imam beri salam dah. Tok Imam tak ada nak cerai apa. Nak cerai ni Tok Imam ada lagi. Sekarang ni Tok Imam tarawih 2 rakaat, Tok Imam beri salam. Dia qada zuhur 4 rakaat. Tambah 2 rakaat je lah. Niat mufarakah. Cerai dengan siapa? Cerai dengan Tok Imam lah. Tok Imam ada ke tak lagi? Tok Imam beri salam dah. Tak ada Tok Imam nak cerai apa? Contoh ginilah. Bini mati dah. Lepas bini mati dicerai bini. Boleh? Tak ada dah bini nak cerai apa dia nya. Nak mufarakah dengan Tok Imam. Tok Imam tak ada dah. Tok Imam sementara 2 rakaat. Tok Imam beri salam. Tok Imam sudah tidak ada. Dia qada zuhur. Dia pun bangun tambah 2 rakaat. Tak ada niat mufarakah pun. Bangun je lah. Tambah 2 rakaat. Tak ada perlu niat mufarakah sebab nak cerai dengan Tok Imam. Tok Imam sudah tidak ada sebab Tok Imam sudah siap dah semayang dengan Tok Imam memberi salam. Ini 2-3 soalan hak minggu lepas. Jadi insya-Allah minggu hadapan saya akan sambung balik kepada persoalan pakai disunatkan ketika berwudu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.